Selamat pagi dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 6 Ogos. Kenyalang Gold Card KGC hanya boleh digunakan untuk menikmati rebat ataupun diskaun di 89 premis rakan strategik kerajaan negeri. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan perkara tersebut ekoran timbul isu berkaitan pemilik kad menuntut wang tunai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Datuk Seri Fatimah memberitahu pemilik kad KGC juga mendapat manfaat bantuan ihsan kematian selepas pemilik sudah meninggal dunia dan boleh dituntut oleh keluarga terdekat. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan KGC Endowment Fund Sarawak EFS, Bantuan Ibu Bersalin BIB, Geran Tahunan Khas GTK dan KGC kepada Wakil Bahagian Kuching Sri Aman Limbang di Kuching semalam. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan KGC, Endowment Fund Sarawak EFS, Bantuan Ibu Bersalin BIB, Geran Tahunan Khas GTK dan KGC kepada Wakil Bahagian Kuching Sri Aman dan Limbang di Kuching semalam. Setakat Ogos tahun ini, lebih 162,000 permohonan KGC diterima dengan kira-kira 96,000 jumlah kad telah siap dicetak dan sebanyak 19,528 kad berjaya diagihkan di seluruh negeri. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan seramai 8,182 permohonan BIB telah diterima di seluruh negeri dan 4,140 ibu telah menerima bantuan tersebut. Dalam pada itu, beliau mendedahkan lebih 12,000 orang telah membuka akaun dari 13,538 orang yang telah mendaftar untuk EFS. Manakala bagi kategori GTK pula, sebanyak 2,978 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak IPA-KK seluruh negeri telah diluluskan permohonannya yang melibatkan peruntukan sebanyak RM14,890,000. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam tiada kes positif baru direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 678 kes. 10 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital iaitu 9 kes di Hospital Umum Sarawak dan 1 kes di Hospital Bintulu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan media memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam adalah seramai 617 orang atau 91%. Seramai 42 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dengan 4 kes pesakit dalam siasatan PUI baru dilaporkan. Di Limbang, 3 pemilik premis di kompaun RM1,000 akibat gagal mencatat butiran pelanggan yang masuk ke premis berkenaan. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, 2 daripada yang di kompaun merupakan pemilik kedai makan dan pemilik kedai menjual barangan sejuk beku. Jelas Superintendent Abang Zainal, kesalahan tersebut dikesan sewaktu pemantauan Ops COVID-19 yang dilakukan Polis Limbang sekitar pukul 10.30 pagi sehingga tengah hari semalam. Dedahnya lagi, tindakan tersebut merupakan satu kesalahan di bawah Perkara 10 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 7 2020. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak menyita 31 unit barangan makanan dalam tin dengan nilai rampasan RM517 di 3 premis perniagaan di Batu Kawah Kuching disyaki menawarkan barangan menggunakan cap dagangan palsu selasa lepas. Unit Pengurusan Media KPDN HEP Sarawak dalam kenyataannya semalam memaklumkan serbuan dijalankan berikutan terdapat aduan daripada pemilik cap dagangan itu sendiri. Siasatan awal itu mendapati cap dagangan berdaftar telah dipakaikan dengan salah bagi maksud perdagangan atau periklanan dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 102 Akta Cap Dagangan 2019. KPDN HEP dengan kerjasama pemilik atau wakil pemilik cap dagangan berdaftar akan melakukan pemantauan berterusan dan mengambil tindakan tegas dari semasa ke semasa untuk menangani produk-produk tiruan di pasaran.
Kementerian Belia dan Sukan Sarawak merancang untuk melengkapkan Kompleks Sukan Negeri Sarawak dengan 2 padang rugby. Menterinya Dato' Abdul Karim Ar-Rahman Hamzah berkata, inisiatif itu masih di peringkat awal perancangan dan bertujuan mengangkat sukan rugby di negeri ini. Kita ada rancangan untuk grandstand. Dato' Abdul Karim yakin dengan adanya fasiliti sukan rugby yang mencukupi dan bertaraf tinggi, Sarawak berpotensi menarik pelbagai penganjuran kejohanan rugby antarabangsa sekaligus dapat mempromosikan sukan tersebut. Tambah beliau, sukan tersebut sudah cukup sinonim di negeri ini dengan penglibatan golongan belia yang cukup memberangsangkan. Memang kalau kita lihat dalam 2-3 tahun ini rugby di Sarawak telah meningkat naik. Kalau kita lihat rugby wanita, saya boleh katakan Sarawak adalah antara negeri yang ternama dalam sukan rugby wanita. We will be a force dalam SUKMA game yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika mengetuai satu kunjungan hormat oleh Kesatuan Rugby Sarawak SRU terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya semalam. Bercakap kepada pemberita selepas pertemuan tersebut, Datuk Abdul Karim memberitahu kunjungan hormat oleh SRU bagi mengemukakan carangan projek penambahbaikan Padang Rugby Song Keng Hai iaitu satu-satunya padang sukan rugby di Kuching. Tambahnya, Ketua Menteri telah menyokong hasrat SRU untuk membuat penambahbaikan ke atas padang rugby tersebut yang kini masih dalam fasa perancangan dan dijangka mula dilaksanakan pada tahun depan. Hadir bersama rombongan tersebut ialah Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak, Dr. Ong Kong Swee, yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak. Kontingen Sarawak kini bersedia untuk beraksi cemerlang pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA yang dijadualkan berlangsung bermula 6 Mac di Johor tahun hadapan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak Dr. Ong Kong Swee yakin para atlet dari Bumi Kenyalang mampu mengutip lebih banyak pingat dengan persiapan yang sudah dibuat. Kami sebenarnya dah menjalankan workshop ataupun analisis tentang pencapaian kita yang akan datang ni, dan kita dah identify atlet-atlet yang akan memberi pingat pada kita lah. We will try our best to be the champion. Banyak halangan tapi that is good. We must be very positive. Atlet kena lebih motivate ataupun rasa lebih prepared lah untuk mencapai tahap yang paling the best by April next year. Jelas beliau, para atlet Sarawak juga tidak terkecuali antara yang terjejas untuk melakukan latihan persiapan ke SUKMA akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lepas. Namun harapan meraih pingat tidak mematahkan semangat mereka untuk menyerlah pada SUKMA tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di pejabatnya di Stadium Negeri Petrajaya Kuching semalam. Dr. Ong Kong Swee mendedahkan selain sumbangan pingat dari sukan olahraga, acara terjun dan renang yang turut dinantikan adalah kilauan pingat dari gelanggang wushu, silat, memanah dan angkat berat. Ujarnya lagi, sasaran pingat tersebut bukan hanya bergantung dengan atlet berpengalaman, namun beliau optimis atlet baharu yang dikenal pasti pada Sukan Sarawak Suksar tahun lepas juga dijangka memberikan kejutan pada Tamasya SUKMA yang berlangsung selama 9 hari itu. Tamasya SUKMA Johor 2020 yang ditangguh tahun ini susulan penularan wabak COVID-19 dijadualkan semula bermula 6 hingga 14 Mac tahun hadapan, manakala para SUKMA pula bakal berlangsung sebulan kemudian, iaitu bermula dari 5 hingga 10 April 2021. Operasi pelepasan air dari empangan bakun secara terkawal yang dilaksanakan oleh pihak Sarawak Energy Berhad SEB akan dilanjutkan bermula Ahad ini, 9 Ogos hingga 22 Ogos ini. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS dalam satu notis pemakluman yang dimuat naik di laman Facebook menyatakan operasi itu yang telah dimulakan sejak 12 Julai lepas dijadual berakhir Sabtu ini. LSS memberitahu operasi pelepasan air berkenaan bertujuan untuk membolehkan penurunan air di empangan tersebut ke paras yang selamat. Semasa tempoh pelepasan itu, paras air di sebelah hilir empangan bakun dijangka mengalami peningkatan paras air secara signifikan. Sehubungan itu, orang awam, nakhoda kapal dan pengguna sungai di hilir empangan bakun dinasihatkan supaya mengambil tindakan awal dari aspek keselamatan semasa berlayar atau ketika menggunakan perairan Batang Rajang bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku.
Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan 24 Jam SEB di 1300 88 3111. Anugerah Kewartawanan Kenyalang edisi 32 Anjuran Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA dijangka menerima banyak penyertaan daripada pengamal media tempatan berbanding hanya 450 penyertaan tahun lepas. Menurut Presiden FSJA Jacqueline David, sebanyak 10 kategori utama akan dipertandingkan tahun ini. Jacqueline berkata antara kategori yang dipertandingkan ialah Anugerah Ketua Menteri, Anugerah Kewartawanan Rencana dan Penulisan Berita, Anugerah Laporan Berita, Anugerah Kewartawanan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Luar Bandar serta Anugerah Kewartawanan Ekonomi Digital. Dalam pada itu, jelasnya penganjuran kali ini juga memperkenalkan satu anugerah tokoh kewartawanan Kenyalang yang julung kali diadakan. Jacqueline menambah penyertaan dibuka kepada semua pengamal media tempatan sejak Januari tahun 2019 hingga 15 Ogos ini sebelum dinilai oleh panel-panel dari Institut Akhbar Malaysia MPI. Menurut beliau lagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka hadir menyempurnakan malam anugerah tersebut pada 6 November depan yang dianjurkan dengan pematuhan SOP garis panduan berikutan COVID-19. So we only allow, so far right now, we only allow about 250 people to gather. Otherwise, then kita ikut keadaan semasa lah untuk COVID-19 ni. Kalau tak ada pun, mungkin kita buat virtual macam tu. So, because Kenyalang Journalism Award is something very prestigious. Beliau berkata demikian selepas FSJA membuat kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Sekian berita pagi Sarawak, saya Vanessa Mering. Salam hormat dan jumpa lagi.